Adakah kau lupa sejarah telah mengajar kita budaya Islam di serata dunia membina tamadun berjaya merubah mengangkat Panggung di sebelah kiri menunjukkan bayang-bayang Rasulullah SAW. Para sahabat sedang duduk bersila menghadap Nabi di tengah panggung. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kami jalan menuju kejayaan. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Sultan yang menakluknya adalah sebaik-baik sultan dan tentera yang berada di bawahnya adalah sebaik-baik tentera. Izinkan aku menyampaikannya kepada para sahabatku, ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka bermulalah percubaan demi percubaan untuk menawan kota Konstantinopel. Bermula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan pada 654 Masihi yang menemui kegagalan akibat daripada kekebalan benteng kota Konstantinopel. Selama hampir 800 tahun, usaha Islam untuk menakluki kota Konstantinopel menemui kegagalan, sehinggalah kelahiran seorang putera sultan semasa pemerintahan Turki Uthmaniyah. Semoga Tuhan menggunakan seorang putera yang cerdas akalnya, petah ketuturannya, serta memiliki sifat-sifat seorang pahlawan. Negara kita kini amat memerlukan pemimpin seperti itu. Benar, Kakanda. Kita memerlukan seorang pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang telah berjaya menawan Baitul Maqdis. Dan sekarang, kita memerlukan seorang lelaki yang gagah berani untuk menakluk kota Konstantinopel. Kelihatan bayang-bayang permaisuri Aisyah sedang bergelut kesakitan untuk melahirkan Zuriat. Seorang bidan dan seorang pembantunya sedang berusaha memudahkan beliau bersalin. Kanda, ini putra kita, Kanda. Terima kasih Adinda kerana melahirkan seorang putera. Saya menamakan anak ini Muhammad. Ya, Muhammad bererti yang terpuji. Semoga dia hidup dalam kebaikan dan keelokan agama yang suci. Atas nama Islam juala, diharap dapat memupuk semangat cinta akan agama dan negara, supaya dia tegar mendaulatkan undang-undang Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Di sana Raja Konstantin. Kelihatan Raja Umawi sedang duduk di singgasana sambil tunduk berfikir cara untuk menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Kemudian masuk seorang lelaki dengan muka yang licin datang menghadap Raja Umawi. Tuanku, Lexi,
Ya tuanku. Saya ada berita buruk nak kabarkan kepada tuanku. Katakan cepat, Perdana Menteriku. Permaisuri Sultan Murad telah melahirkan seorang putera dan mereka menamakannya Muhammad. Apa dia? Muhammad? Sungguh aku benci dengan nama itu. Berita ini sangat menyakitkan hati aku. Jangan bimbang tuanku. Saya telah kerahkan pengintip kita di Turki untuk membunuh anak itu. Tidak lama lagi dapatlah kita berita gembira tuanku. Mereka mesti menjaga keselamatan putera Sultan Murad itu siang dan malam. Lupakan saja rancangan itu. Apa pula rancangan tuanku? Panggil Panglima Erdogan datang menghadap beta. Baiklah tuanku. Hello Panglima Erdogan, sila masuk menghadap raja. Tuanku. Erdogan, Saya tu. persiapkan tentera kita bagi menjatuhkan Sultan Murad. Tentera kita sudah bersiap sedia, tuanku. Hanya menunggu perintah daripada tuanku saja. Aku tidak sabar nak melihat kerajaan Turki Uthmaniyah ditumbangkan. Kita akan keras seluruh kekuatan tentera kita bagi menjatuhkan mereka. Boleh patik beri cadangan tuanku? Silakan. Penduduk Jelawar yang beramai Katolik sedang memberontak. Sekiranya kita kerahkan tentera kita menyerang tentera Islam, pasti mereka mengambil peluang ini untuk menyerang kota kita, tuanku. Cadangan Perdana Menteri. Cadangan saya, tuanku, lebih baik kalau kita amankan dahulu keadaan dalam negeri kita. Kita tangkap dulu pemberontak, kita bunuh mereka, baru kita kerahkan tentera kita untuk menyerang tentera Islam, tuanku. Baiklah, Perdana Menteriku. Erdogan, Tuanku. bagi settle sama itu pemberontak. Kita akan mengatur langkah bagi menjatuhkan mereka setelah selesai pemberontakan dalam negeri. Baiklah, tuanku. Dan Menteri Eleksi, Ya, tuanku. itu smartphone baru ya? Bagi kita pinjam ya? Eh, Di tanah lap di hadapan Selat Bosporus dengan matahari terbenam. Selepas 19 tahun, putera Sultan Murad sudah pun gagah remaja. Beliau sangat tekun dalam mempelajari ilmu agama dengan Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani, Syekh Samsuddin, Syekh Khairuddin dan Syekh Sirajuddin Al-Habib dalam ilmu matematik, geografi dan linguistik. Tidak kurang juga kemahiran berpedang, memanah, strategi peperangan dan juga pemerintahan. Silakan duduk, pakcik. Pakcik sudah tua. Entah esok atau lusa, mungkin pakcik akan dipanggil menghadap Yang Maha Esa. Sekiranya pakcik sudah tiada, maka amankanlah segala ilmu yang telah tuanku pelajari. Pakcik telah mengajar saya ilmu peperangan. Saya mahir menunggang kuda dan menggunakan senjata, juga daripada tunjangan pakcik. Bagi saya, pakcik tetap berada dalam hati saya selamanya. Syekh Bayram dan Syekh Samsuddin Al-Wali telah mengajar tuanku ilmu agama. Pakcik mengajar ilmu peperangan. Kedua-dua ilmu ini penting buat tuanku yang bakal menjadi Sultan Uthmaniyah. Tetapi apa yang paling penting, tuanku merupakan bakal penakluk kota Konstantinopel. Saya masih mudah dan mentah dalam peperangan. Tetapi saya ingin bertanya, Mengapa kota Konstantinopel itu mesti ditakluki? Alangkah baiknya jika kita berdamai saja dengan mereka.
Begini. Konstantinopel adalah ibu kota Byzantium. Orang-orang Rom telah lama memusuhi Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sehingga sekarang. Kerana itulah baginda memberi isyarat supaya kota itu mesti kita takluk. Tetapi bukannya mudah. Dengan izin Allah, kota Konstantinopel itu pasti saya akan takluki suatu hari nanti. Tuanku, penuhi dahulu dada tuanku dengan ilmu. Kenapa? Kerana tanpa mempelajari ilmu, tuanku tidak akan sesekali. Tuanku, penuhi dada dahulu dengan ilmu. Selain mempelajari ilmu agama, tuanku juga perlu mempelajari ilmu sejarah. Kerana apa? Kerana hanya dengan mengerti sejarah, tuanku akan lebih mencintai tanah air dan tidak akan sesekali mengulangi kesilapan yang lalu. Baiklah pakcik. Aisyah. Dulu Kanda, ini mungkin kerana Kanda keletihan. Kerana sepanjang malam Kanda beramal ibadat sampai ke pagi, Kanda. Kanda, Dinda lihat semenjak Kanda pulang daripada Pulau Magnesia, Kanda tidak menghiraukan langsung tentang kesihatan diri. Pada sebelah siang, Kanda berpuasa. Pada sebelah malam, Kanda beramal ibadat sampai ke pagi. Adinda sayang, Kakanda ini sudah tua. Entah hari ini, esok ataupun lusa, Kakanda akan menghadap Yang Esa. Kakanda masih merasakan bekalan mau ke bawa ke sana masih belum mencukupi. Lebih baiklah Kanda menghabiskan sisa-sisa hidup Kanda ini dengan terus mengamalkan amal ibadat. Urusan negara kita ini Kanda serah kepada putera kita. Tapi Kanda kenalah jaga kesihatan diri. Makan, minum, mestilah Kanda jaga. Rehat, mestilah secukupnya Kanda. Dinda risau Kanda. Dinda, sekiranya diturutkan hati ini Dinda, Kanda tidak mahu lagi makan, minum, mahu pun tidur Dinda. Kanda seorang sultan yang baik. Apakah Kanda berasa berdosa? Sedangkan Kanda tidak pernah berlaku zalim. Apatah lagi membuat maksiat Kanda? Wahai Aisyah, tidakkah kamu tahu Nabi Muhammad SAW seorang Nabi dan juga Rasul. Tempatnya sudah dijamin syurga, tapi baginda tetap mengamalkan ibadat sehingga bengkak kakinya. Sedangkan Kakanda ini cuma seorang sultan. Kanda! Panglima Tarhan masuk dan melutut di samping Sultan Murad.
Dinda, tolong ambilkan surat wasiat Kanda. Surat itu adalah oleh Sultan Osman Kerajaan Turki Ottoman, Dinda. Surat wasiat ini tulis oleh Usman bin Sauji bin Artugrul bin Sulaiman Shah bin Kia'au. Harapan pertamaku kepada anak-anak, cucu-cucu, keturunanku dan sahabat-sahabatku ialah kamu junjung tinggi agama Islam yang agung ini. Teruslah berjuang menegakkan syariat Islam selagi hayat di kandung badan bagi mencapai kesempurnaan dan kejayaan dalam berjihad. Kamu hendaklah sentiasa mengibarkan bendera suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu sanggup mengorbankan jiwa ragamu demi berbakti kepada Islam, kerana Allah yang Maha Berkuasa sudah mempertanggungjawabkan kepadaku, hamba-Nya yang hina ini, bagi menguasai negara-negara lain. Kamu hendaklah meneruskan perjuangan ini bagi menyebarkan kalimat tauhid ke serata dunia. Yakinlah, sesungguhnya siapa yang jujur dan ikhlas dalam perjuangan ini pasti akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak. Anakku, semua manusia tidak ada yang terlepas daripada kematian. Sekarang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kematian itu kian menghampiri diriku. Dengan ini, aku serahkan kepada kamu kuasa pemerintahan ini, dan kamu serahkanlah urusan kamu kepada Allah yang Maha Mengetahui. Aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu tegakkan keadilan dalam pemerintahan kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Saya gila Sultan Muhammad seperti kamu menyayangi saya. Hindarilah pemusuhan sesama kamu. Bantulah dia untuk melawan kota Konstantinopel. Demi Allah, akan kutunaikan wasiatmu ke Kanda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pemergian Sultan Murad, seorang pemimpin yang adil serta disenangi rakyat, telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap seluruh rakyat Turki dan rakyat di tanah negaranya. Bermula pada hari itu, Sultan Muhammad telah mengambil alih kuasa pemerintahan. Rakyat menaruh harapan dan kepercayaan kepada baginda. Di laman istana dan singgasana Sultan Muhammad, Hamzah Pasha, Zanganus dan Amir Pasha kelihatan masuk dari kiri panggung sambil berbincang-bincang. Saya banyak mengetahui berkenaan kota Konstantinopel. Mungkin maklumat yang saya ada berguna untuk Sultan bagi menawan kota itu. Seeloknya, saudara berikan maklumat tersebut kepada Sultan Muhammad. Baginda tentu menghargai kerjasama saudara. Bukankah Sultan masih bersedih dengan kemangkatan Sultan Murad? Tambahan pula, Baginda baru sahaja pulang dari peperangan luar negeri. Seeloknya, tangguhkan dulu pertemuan dengan Baginda. Bagikan kebesaran-kebesaran yang lain
Baik, Tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Muhammad menjemput kalian semua untuk masuk ke bilik mesyuarat sekarang juga. Ada perkara yang hendak dibincangkan oleh Baginda. Adakah saya juga dijemput hadir? Nama tuan juga turut tersyarat. Senarai dalam senarai jemputan. Mari ikut saya. Kelihatan singgasana Sultan Muhammad dan Baginda sedang duduk menanti kedua pembesar-pembesarnya. Panglima Tarhan juga turut kelihatan di samping Baginda. Saya mahu menjadi pemimpin yang baik. Saya juga mahu tentera-tentera yang baik. Kami dan semua rakyat mengaku taat setia kepada tuanku. Tidak ada siapa yang mahu membuat bantahan. Baiklah. Jika begitu, saya mengekalkan Halil Pasha sebagai Perdana Menteri dan Panglima Tarhan sebagai Ketua Angkatan Tentera Laut. Tuanku, saya mahu menjadi angkatan tentera. Angkatan Tentera? Tapi, apakah pengalaman saudara? Dahulu saya seorang pelaut. Kerana itu, saya lebih suka ditugaskan dalam angkatan tentera laut. Jika begitu, baiklah. Kamu dilantik untuk menjadi Ketua Angkatan Tentera Laut. Bimbinglah tentera-tentera kita untuk menjadi tentera yang baik. Dengan izin Allah, saya akan memimpin dengan baik, Tuanku. Di singgasana Raja Konstantin, kelihatan Raja Romawi sedang duduk di singgasana dengan megahnya. Perdana Menteri Alexei juga sedang mendampingi Raja Konstantin. Kemudian masuk seorang lelaki dengan baju besi lengkap berpedang. Adugan. Saya ada dua berita hendak disampaikan. Satu berita baik, satu lagi berita buruk. Berita yang mana tuanku hendak dengar dahulu? Lebih baik engkau sampaikan ke aku berita yang baik dahulu, supaya aku tidak marah apabila engkau sampaikan yang buruk. Ahli nujum kita pernah meramalkan selepas kemangkatan Sultan Murad akan berlaku perebutan kuasa. Sultan Murad yang baru saja berusia 19 tahun telah mengambil alih kuasa pemerintahan tanpa bantahan sosial. Sultan Murad sudah mangkat. Itulah berita baik yang hendak saya sampaikan. Sultan Murad sudah mangkat. Sekarang, beritahu aku berita yang kedua itu. Malangnya tuanku, perebutan kuasa yang kita harap-harapkan tidak berlaku. Hal ini adalah kerana Sultan Muhammad yang baru saja berusia 19 tahun telah mengambil kuasa pemerintahan tanpa bantahan sesiapa. Kerajaan Islam Uthmaniyah semakin kuat selepas Sultan Muhammad mengambil alih kuasa pemerintahan. Sungguh itu bukan berita yang buruk, tapi berita yang baik, Adugan. Berita yang baik, tuanku kata. Apa maksud tuanku? Sultan Muhammad tu masih muda. Dia belum ada pengalaman. Tentu dia tidak mampu memerintah sebuah negara yang luas tanah jajahannya. Dengan ini, kita berpeluang menjatuhkannya. Tidakkah itu sesuatu yang menggembirakan? Tapi tuanku, bukankah Sultan Muhammad pernah memangku tugas Sultan Murad semasa baginda pergi bercuti? Dan kita gagal memperdayakan Sultan Muhammad dengan
hiburan, penari, penyanyi. Adakah tuanku sudah lupa? Aku tidak pernah lupa pada siapa yang menjadi musuhku. Apatah lagi Sultan Muhammad yang pernah memalukan kita. Dengan ini, kita mesti menjatuhkannya. Benar! Izinkan saya mengerah bala tentera kita bagi memerangi mereka. Sebentar, Adogan. Kita tidak boleh bertindak terburu-buru. Buat perancangan yang teliti dan rapi supaya kita tidak kecewa lagi. Ada satu idea. Silakan. Penduduk Yunani di Orleans sudah lama tidak berpuas hati dengan kerajaan Umayyah. Apa kata kita hasut mereka memberontak? Apabila pemberontakan berlaku, pasti kerajaan Umayyah akan lemah. Dan waktu inilah kita ambil peluang, kita kerahkan tentera kita menyerang tentara Islam. Bagus, seleksi. Betul setuju dengan cadangan itu. Di Permen Orleans, kelihatan orang-orang Yunani sedang menguruskan hasil tanaman mereka. Ketua orang Yunani Hector juga berada di situ. Kemudian datang Panglima Adogan masuk menemui Hector. Hector, kabarnya kamu tidak berpuas hati berada di bawah kerajaan Islam. Adakah kamu ditindas? Tidak, mereka tidak menindas kami. Malah kami diberi kebebasan mengamalkan cara hidup kami. Jikalau begitu, mengapa kamu masih tidak berpuas hati? Kami bangsa Yunani tidak suka dijajah oleh sesiapa. Sebab itulah kami masih tidak berpuas hati selagi kami tidak memerintah sendiri. Jikalau begitu, biar kami bantu kamu membebaskan diri daripada kerajaan Islam semuanya. Apa kata kamu? Kemudian kami berada di bawah kerajaan Byzantium. Begitu? Ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut naga. Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai Maharaja Konstantin? Baginda seorang yang zalim. Kami lebih selamat berada di bawah pemerintahan Islam. Jangan risau. Maharaja Konstantin bukanlah seorang yang zalim. Baginda akan berlaku adil terhadap kamu. Baiklah. Jika begitu, maka adakah kamu bersetuju? kami bersetuju. Kami bukan sahaja mahukan senjata dan latihan. Kami juga perlukan tentera yang ramai bagi menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Tidak perlulah kamu risau. Kami sanggup menghantar 50,000 orang tentera bagi membantu kamu menjatuhkan kerajaan Islam Uthmaniyah. Apa? 50,000 tentera sahaja? Itu tidak cukup untuk menumbangkan mereka. Itu sekadar cukup untuk membuat huru-hara sahaja. Tidak mengapa. Kami bersetuju kamu membuat huru-hara saja. Kerana dengan itu, kerajaan Islam Uthmaniyah akan menjadi lemah. Apabila mereka telah lemah, kami sendiri yang akan menyerang mereka dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian, apa akan terjadi pada rakyat Yunani? Pertolongan kamu melemahkan kerajaan Islam Uthmaniyah tidak akan kami lupakan. Baiklah kalau begitu, kami terima tawaran Maharaja Konstantinopel. Bagus, Hector. Terima kasih. Jadi, selepas kerajaan Uthmaniyah tumbang, maka kita akan diperintah oleh Maharaja Konstantin. Tidak. Rakyat Yunani akan memerintah sendiri. Kita tidak akan tunduk kepada sesiapa. Bagaimanakah caranya? Kita biarkan sahaja tentera Islam berperang dengan tentera Byzantium. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Apabila kedua-duanya lemah, ketika itu kita hancurkan mereka. Lalu kita memerintah sendiri.
Di laman istana perkampungan Orlen, kelihatan Sultan Muhammad sedang berlatih berpedang sendirian. Kemudian datang Khalil Pasha dan Panglima Tentera. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam. Tuanku, orang-orang Yunani di Orlen telah melakukan pemberontakan. Mereka telah menyerang penduduk yang berhampiran menyebabkan ramai yang terbunuh dan cedera. Mereka telah mendapat senjata dan latihan ketenteraan daripada Konstantinopel. Mengapa mereka memberontak? Adakah selama ini kita tidak memberikan layanan baik kepada mereka? Tidak, tuanku, kita telah memberi perlindungan kepada mereka. Tetapi mereka telah mendapat senjata daripada askar Konstantinopel. Saya mahu perkara ini disiasat terlebih dahulu akan kebenarannya. Sekiranya benar, barulah kita bertindak. Memang benar tuanku. Saya sendiri telah menyamar sebagai musafir di Orlen. Dan penduduk Izmir sendiri yang telah mengaku mengenai kejahatan orang-orang Yunani terhadap mereka. Panglima Tahan, persiapkan tentera kita untuk ke Orlen. Beta sendiri akan ke sana. Baiklah tuanku. Saya yakin dengan pemberontakan seperti ini kita dapat menjatuhkan kerajaan Utsmania. Hidup bangsa Yunani! 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 Ya Aristo, kenapa? Apa? Cheese. Kita cuma ada dua pilihan. Pertama, kita berperang dengan tentera Islam. Kedua, kita berundur. Apa pilihan kamu? Kita tak layak berperang dengan tentera Turki. Tambahan pula, bilangan mereka lebih ramai daripada bilangan kita. Oleh itu, saya cadangkan kita minta saja bantuan daripada Maharaja Konstantin. Kita tidak sempat lagi menunggu bantuan daripada Konstantinopel. Kerajaan Turki sudah hampir sampai ke Orlen. Kita cuma ada dua pilihan, sama ada kita berperang ataupun kita berundur. Sekiranya kita berundur, kita dikira penakut. Sedangkan bangsa Yunani terkenal dengan bangsa yang berani. Oleh itu, saya cadangkan kita berperang saja. Keadaan sudah berubah. Memang benar dahulu kita merupakan suatu bangsa yang gagah. Tetapi sekarang kita sudah tidak gagah seperti dahulu lagi. Kita berada di bawah pemerintahan Utsmania. Kita tidak ada negara sendiri. Sekiranya begitu, kita pergi sahaja ke Konstantinopel meminta bantuan daripada Maharaja Konstantin. Kita berundur bukan berarti kita lemah, tetapi untuk persiapan menghadapi perangan yang lebih besar. Baiklah Tuan Hector. Askar Yunani dan Hector meninggalkan Orlen. Tidak lama kemudian masuk Sultan Muhammad, Panglima Tahan, Khalil Pasha dan tenteranya. Mereka sengaja meninggalkan kaum yang lemah kerana yakin kita tidak membunuh mereka. Puak pemberontak sudah dalam perjalanan ke Konstantinopel. Tentera kita sudah bersiap sedia untuk mengejar mereka. Cuma menunggu perintah daripada tuanku.
Biarkan mereka pergi. Tentera kita sudah tidak perlu mengajar mereka lagi. Tapi tuanku, bagaimana dengan isteri dan anak-anak mereka? Mereka tidak bersalah dalam hal ini. Kita akan memberikan bantuan makanan dan rawatan kepada mereka yang memerlukan di sini. Seminggu berada di Orlen, Sultan Muhammad bercadang hendak pulang semula ke Turki. Apabila Maharaja Konstantin dapat tahu Sultan Muhammad dan tenteranya berada di Orlen, Maharaja Konstantin memerintahkan angkatan tenteranya bersiap sedia untuk berperang. Saya ingin berjumpa dengan ketua kamu. Pasukan. Aku dan tentera datang ke sini untuk berperang. Sekiranya engkau takut mati, lebih baik menyerah kalah saja. Apa kata sekiranya kita mengelakkan daripada terjadinya pertempuran? Aku dan tentera-tenteraku tidak mungkin menyerah kalah. Tambahan pula, tentera-tenteraku dari Turki pasti akan tiba tidak lama lagi. Sekiranya engkau menginginkan peperangan, bersedialah untuk mati. Kau dan tentera-tentera kau berada di sini. Ketika peperangan berlaku, aku akan mengarahkan sebahagian daripada tentera-tenteraku untuk pergi ke kota Konstantinopel. Kini, kota Konstantinopel mudah kami takluki. Itulah rancangan kami dari awal lagi. Baik, aku setuju kita berdamai, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau perlu membayar wang tebusan kepada kami. Apa perlunya kau membayar tebusan kepada engkau? Bagi memujuk tenteraku, mereka akan kecewa apabila pulang ke Konstantinopel. Memujuk tentera kau. Bagaimana pula dengan tenteraku? Mereka pasti merasa tidak puas hati, seolah-olah kami takut akan kematian. Begini sajalah, kita beritahu tentera kita yang masing-masing kalau kita sudah mendapat wang tebusan itu bagi mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Baiklah, aku setuju. Maka ialah Sultan Muhammad pun berjaya menakutkan Maharaja Konstantin dan pertempuran dapat dielakkan. Tetapi kedua-dua kerajaan sedar masanya semakin hampir untuk peperangan yang besar. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh Sultan Muhammad untuk menakluki kota Konstantinopel. Muhammad Matarhan, Khalil Pasha dan Syekh Samsuddin Awali sedang menikmati keindahan matahari yang terbenam. Maharaja Konstantin tidak mungkin berdiam diri terhadap kita. Mereka boleh menyerang kita pada bila-bila masa. Oleh itu, kita harus bersiap sedia untuk mengelakkan daripada mereka menempuh perangan kita. Benar kata tuanku. Tentera kita sentiasa bersiap sedia untuk menentang sesiapa sahaja yang berani menceroboh negara kita ini. Mereka sanggup syahid demi mempertahankan agama dan tanah air. Oleh itu tuanku, kita bekalkan mereka senjata yang mencukupi. Adakan latihan ketenteraan supaya kemahiran mereka dapat dipertingkatkan. Kekuatan tentera saja masih belum mencukupi. Kerana pihak musuh mempunyai senjata dan gemar berperang yang sama dengan kita. Tentera-tentera kita
Tidak semua yang sanggup mati syahid di medan perang. Dan tidak semua tentera-tentera musuh takut akan kematian. Oleh itu, selain menanamkan semangat jihad dalam kalangan tentera kita, kita juga harus memikirkan cara bagi mengelakkan tentera musuh menyerang kita dengan mudah. Lupakah kalian bagaimana Nabi Muhammad SAW bertindak sewaktu mendengar musuh hendak menyerang Madinah? Ya, baginda mengadakan mesyuarat bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka bersatu untuk menentang musuh. Saya cadangkan kita membina tembok. Ya, kita membina tembok untuk menghalang daripada tentera-tentera Rom itu masuk ke kota kita. Kita namakan tembok itu Rumali Hisari. Saya setuju dengan cadangan itu. Kerana membina tembok lebih mudah daripada menggali parit. Tambahan pula, ada banyak batu di kawasan ini. Baiklah, jika begitu, kita harus mempercepatkan pembinaan tembok ini. Maklumkan perkara ini kepada semua tentera dan rakyat kita. Wahai sahabat-sahabat sekalian, sebelum berlakunya perang Khandaq, Rasulullah SAW bersama-sama dalam kerja-kerja menggali parit. Oleh itu, Sultan Muhammad ingin mencontohi Rasulullah. Baginda bersama-sama bekerja keras bagi membina tembok itu. Kerja yang berat menjadi ringan apabila semua pihak bekerjasama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sultan Muhammad memang seorang pemimpin yang baik. Baginda sanggup bekerja bersama-sama kita. Walaupun Baginda masih muda, Baginda seorang yang bijak dan mantap. Kita berasa selamat berada di bawah pemerintahannya. Benar kata kamu. Baginda seorang yang taat kepada agama. Baginda juga didampingi ulama yang terpilih. Kerana itu, pimpinannya mendapat. Wahai saudaraku sekalian, yakinlah bahawa Konstantinopel pasti kita akan tawan tidak lama lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Konstantinopel. Wahai rakyat Rom sekalian, ada perkara penting yang hendak beta sampaikan. Katakan cepat, Tuanku. Kami sudah tidak sabar hendak mendengarnya. Kerajaan Turki Uthmaniyah yang berjiran dengan kita sudah bersiap sedia untuk berperang. Mereka begitu bersemangat hendak meruntuhkan kota kita. Adakah kita mahu membiarkan mereka begitu saja? Kami sanggup berperang. Kami sanggup mati. Orang-orang Islam sudah cuba menakluk kota kita sejak zaman dahulu, tapi semua tidak berjaya. Sekarang Sultan Muhammad ada hati nak cuba. Kita mesti bersiap sedia untuk mempertahankan kota kita. Kami bersedia mempertahankan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad telah membina benteng di sepanjang Selat Bosphorus. Adakah kamu tidak melihatnya? Tuanku, kami telah melihatnya sejak dari hari pertama lagi. Mereka membina benteng itu, Tuanku. Hal ini sangat membimbangkan beta. Selama ini mereka tidak pernah membina benteng sebegitu rupa.
Apakah sebabnya? Mungkin mereka hendak menghalang musuh daripada menyerang negara mereka, Tuanku. Sungguh kamu dua tidak nampak apa yang benteng nampak. Dengan adanya benteng di sepanjang selat itu, tidak akan ada satu pun kapal yang boleh melalui. Akibatnya, bukan saja tidak ada kapal boleh melaluinya, malah kapal yang hendak berdagang dengan kita juga disekat dan dirampas. Apa yang harus kita lakukan, Tuanku? Kamu dua kan pembesar aku. Siapa antara kamu yang boleh menjawab soalan ini? Tuanku, tentera Turki menyekat kapal-kapal yang hendak memasuki Selat Bosphorus. Kita mesti melakukan sesuatu, Tuanku, supaya kapal-kapal perang mereka tak dapat menembus dan memasuki Tanduk Emas. Bagaimana cara kita hendak menghalangnya? Pada pendapat saya, Tuanku, kita bina rantai besi di pintu Tanduk Emas. Sekiranya kapal perang mereka hendak memasuki Tanduk Emas, kita naikkan rantai besi itu supaya kapal-kapal perang mereka tersangkut dan tidak dapat memasuki Tanduk Emas. Apa kata Tuanku? Bagus, Panglima Arrogan. Segera arahkan tentera kita bagi memasang rantai besi itu. Baiklah, Tuanku. Menembak dari jarak ia juga sesuai digunakan untuk menembak kubu-kubu pertahanan dan dinding-dinding kota Konstantinopel yang kokoh. Eloklah kita lihat akan kemampuan yang dahulu. Baik, Tuanku. Kamu semua, persiapkan meriam. Kita akan cuba meriam kita. Wow. Meruntuhkan kota Konstantinopel. Juruterauban, saya mahu meriam ini diperbanyakkan lagi. Baik, Tuanku.
Di kemah perang Sultan Muhammad, kelihatan Sultan Muhammad sedang tunduk melutut dengan kepala di hulu pedangnya. Sultan Muhammad kelihatan sangat tertekan dan buntu memikirkan cara untuk menembusi dinding kota Konstantinopel. Kemudian masuk Panglima Amir Pasha. Wahai Tuanku Sultan, berita daripada pasukan tentera laut telah pun tiba. Apa dia berita dia, Amir Pasha? Sudah hampir 2 bulan kita menunggu bekalan makanan, tetapi tidak sampai jua. 60 buah kapal kita masih berada di Tanduk Emas. Kapal kita telah dihalang oleh rantai besi yang dipasang menghalangi laluan kapal. Kenapa rantai-rantai besi itu tidak ditembak saja dengan meriam kapal? Kita sudah cuba menembak rantai itu, Tuanku, tetapi rantai itu sebesar pemeluk dan dilengkapi oleh besi-besi tajam. Setiap kapal yang melaluinya pasti akan bocor dan tenggelam, Tuanku. Tinggalkan aku sendirian. Baiklah, Tuanku. Beliau kelihatan kepenatan dan akhirnya tertidur di tepi tilamnya. Wahai Muhammad, bangkitlah engkau. Perjuanganmu belum selesai. Wahai Guru Buya Syekh, selamat datang. Silakan duduk ke tenda perangku ini. Tidak perlu, Muhammad. Aku hadir kerana bimbang akan dirimu. Bagaimana aku tidak bimbang, ya Syekh? Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan kami berperang bermati-matian untuk membedil kota Konstantinopel. Kubu kota itu kami telah bedil berkali-kali. Di siang hari mereka tetap memperbaikinya di malam hari. Kami sudah kekurangan senjata, ya Syekh. Wahai Muhammad, janganlah kau bersedih. Pertolongan Allah itu pasti terhadap orang yang menolong agamanya. Berdoalah Muhammad, minta petunjuk dan pertolongan darinya. Sesungguhnya Allah itu tempat sebaik-baik meminta pertolongan. Ya Allah, Engkau berikanlah petunjuk dan kemenangan kepada agamamu, Ya Allah. Yang berhijab dan layan yang sangat gembira. Mereka kelihatan bergelak ketawa dengan bangga. Alexi, apa kata kau laporkan ke aku? Bagaimana keadaan kita sekarang? Jangan risau, tuanku. Tentera kita telah berjaya menghalang tentera Islam daripada memasuki tembok kita, tuanku. Sudah 4 hari, tuanku, tentera Turki buntu untuk melepasi kubu yang kita bina, tuanku. Sultan Muhammad tu baru setahun jagung, ada hati nak runtuhkan kubu kota kita. Lebih baik balik tanam jagung, kan? Benar, tuanku. Lagipun rancangan kita untuk menghalang tentera Turki telah pun berjaya, tuanku. Mereka buntu untuk melepasi rantai sebesar pemeluk itu, tuanku. Bagus. Panglima Arogan, bagaimana keadaan tentera kita sekarang? Tentera kita sedang berpesta di jalanan, Tuanku. Mereka sedang meraihkan kejayaan yang bakal kita kecapi sebentar saja lagi. Bagus sekali. Hidangkan mereka dua ni apa saja makanan yang mereka mahukan. Pelayan, hidangkan arak bagiku. Waalaikumsalam. Silakan masuk pembesar-pembesar
sesuatu yang aku hendak sampaikan. Ya, Tuanku. Apakah sesuatu yang hendak engkau sampaikan? Begini, tadi malam aku memohon bantuan kepada Allah. Aku didatangi mimpi di mana aku melihat kapal-kapal perang kita berlayar di atas daratan dan berlabuh di tanduk emas. Kubu Konstantinopel di tanduk emas merupakan kubu yang paling lemah. Kubu di tanduk emas mempunyai ketebalan yang paling kurang. Tetapi tuanku, bagaimanakah boleh kapal berlayar di atas daratan? Setelah kita berusaha dan setelah kita hampir kehabisan ikhtiar, Tuhan pun memberikan pertolongannya. Maksud Tuhan, mimpi itu pertolongan daripada Tuhan? Bersyukurlah kerana Tuhan telah menunjukkan caranya bagi menentang tentera Rom. Baiklah pembesar, saya melihat kapal-kapal perang kita berlayar di atas daratan melintasi semenanjung Fera dan berlabuh betul-betul di atas kota Konstantinopel. Apakah makna mimpi itu? Tuanku usahakanlah supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Maksud penting, tuanku berusahalah memindahkan kapal-kapal perang kita ke tanduk emas melalui jalan darat. Maka itu sesuatu yang mustahil. Jadi yang mustahil dengan izin Allah. Dengan izin Tuhan, kita pindahkan kapal-kapal perang kita ke tanduk emas melalui jalan darat. Tidur sambil pesta. Kemudian kedengaranlah orang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maharaja Konstantin lantas bangun dari katil dan berdiri. Apa ni? Bagaimana? Kapal-kapal macam mana ni? Tuanku. Bagaimana? Bagaimana kapal-kapal Turki boleh masuk ke tanduk emas? Mustahil rantai raksasa itu dapat diputuskan. Rantai ajaib itu belum putus lagi, Tuanku. Jadi bagaimana? Bagaimana kapal-kapal itu boleh masuk ke tanduk emas? Tak tahulah tuanku. Tuanku, apa yang saya dengar? Kerajaan Islam memindahkan kapal-kapal melalui jalan darat, Tuanku. Benda ni nampak memang macam mustahil, tapi telah berlaku. Tuanku, ini bukan kerja manusia. Tentera Turki dibantu oleh syaitan dan jin. Lebih baik kalau kita menyerah kalah, tuanku. Tidak. Kita tidak akan menyerah kalah. Arahkan semua tentera kita dan penduduk kota mempertahankan kota ini hingga titisan darah yang terakhir. Baiklah, Tuanku. Beta sendiri akan turun, akan kupancung Sultan Muhammad. Setelah menembusi kota Konstantinopel, tentera Turki berjaya menawan kota Konstantinopel. Maharaja Konstantin didapati mati semasa serangan. Maka terciptalah satu sejarah. Sultan Muhammad yang digelar Al-Fatih atau penakluk setelah berjaya menakluk kota Konstantinopel yang tidak pernah berjaya ditakluk selama beratus tahun dahulu. Sultan Muhammad yang baru sahaja berusia 19 tahun telah membuktikan bahawa usia bukanlah penghalang dalam mencapai suatu impian. Dengan ketekunan Sultan Muhammad mempelajari ilmu-ilmu dunia, sains dan peperangan, tidak lupa juga
sentiasa bertakwa dan berserah pada Allah SWT, kejayaan telah pun diperoleh. Wahai penduduk kota Konstantinopel, sekiranya kami bukan umat Nabi Muhammad SAW, nescaya pada hari ini kepala kamu bercerai dari badan. Kalaulah kami bukan umat Islam, nescaya pada hari ini darah kamu mengalir bagaikan sungai. Anak-anak gadis diperkosa dan anak-anak kamu dibakar hidup-hidup. Tetapi agama Islam melarang kami berlaku zalim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya maafkan kamu. Pada hari ini tiada lagi yang dizalimi. Dan mulai hari ini kota Konstantinopel bertukar nama menjadi Istanbul.